Tahukah anda, produksi di Jepun suatu ketika dahulu pernah menghasilkan rancangan mainan manusia sebenar diinspirasikan dari game online. Rancangan ini begitu digilai hingga memecah pasaran Amerika Syarikat dan ditiru banyak produksi lain pada hari ini. Ia dikenali sebagai Istana Takeshi. Sebelum kami teruskan cerita, buat yang baru jumpa channel ini, jangan lupa untuk tekan butang loceng, like dan subscribe channel kami terlebih dahulu. Anda dah tengok drama Squid Game, Alice in the Borderland dan As the Good Will? Bagi anda, cerita sebegitu dah cukup menarik dan mendebarkan? Tahukah anda, konsep survival game ini dah lama ada dalam dunia hiburan? Anak muda sekarang mungkin tak tahu, dahulu pernah wujud rancangan berkonsep permainan dari Jepun dikenali sebagai Takeshi Castle atau dalam bahasa Malaysia kita sebut Istana Takeshi. Idea asal program ini diinspirasikan dari game famous Mario Bros. Rancangan ini mula ditayangkan di Jepun sejak tahun 1986 hingga 1990. Istana Takeshi ini adalah sebuah game show berbentuk komedi melibatkan orang awam. Watak utama bagi rancangan ini adalah pelawak terkenal bernama Takeshi Kitano. Beliau juga merupakan pemilik kepada istana tersebut. Boleh katakan rancangan permainan ini sangat legend dan merupakan rancangan favorit kanak-kanak zaman dulu-dulu. Konsep permainan ini, peserta perlu mengharungi beberapa halangan permainan berbentuk fizikal untuk mendekati istana milik Takeshi Kitano. Dalam satu siri permainan, terdapat hampir 100 jenis halangan yang perlu diharungi oleh peserta. Antaranya redah kolam, elak batu, cari jalan keluar dari sarang madu yang didiami raksasa dan sebagainya. Ada juga halangan yang tak masuk akal untuk menang. Sebagai contoh, halangan sumo spin, iaitu peserta perlu berlawan dengan lawan sumo yang sebenar. Dalam game ini juga ada watak jahat ataupun pengganggu. Mereka semuanya merupakan atlet-atlet yang berpengalaman seperti ahli gusti, tinju dan ahli seni mempertahankan diri. Dalam setiap episod, ada kira-kira 100 hingga 140 peserta cuba nasib dalam pertandingan ini. Peserta yang berjaya ke peringkat halangan terakhir akan berdepan dengan Takeshi. Dalam permainan itu, peserta perlu menembak kertas pada cincin target di kereta Takeshi menggunakan senjata air atau senjata laser hingga menembusinya untuk menyaktifkan sistem kereta Takeshi sebelum menakluki istana tersebut. Peserta yang berjaya menakluki istana Takeshi ini akan membawa pulang 1 juta yen atau kalau di-convert duit Malaysia, kira-kira RM37,000. Kalau nak tahu, bukan senang tau nak menang game show ini. Sampai ada penonton mainkan isu kononnya lagi ramai manusia jejak bulan daripada menang game ni. Sebabnya, hanya 8 orang sahaja pernah menang main permainan Istana Takeshi ini. Walhal, dah 12 manusia jejak bulan. Begitulah perumpamannya. Jadi, peserta yang berjaya menang tu memang dianggap hebat betul lah masa tu. Bukan itu je, disebabkan permainan ini bersifat kasar, beratus-ratus orang dilaporkan cedera sepanjang game show ini. Antaranya, patah tulang rusuk 41 orang, tengkorak patah 2 orang, otot koyak 62 orang, lebam dagu 312 orang dan banyak lagi kecederaan lain. Istana Takeshi ini mula popular pada tahun awal 90-an. Disebabkan populariti yang dikecapi ini, game ini dapat masuk lebih 26 negara yang telah dialihkan bahasa seperti Amerika Syarikat, Filipina, United Kingdom, Belanda, Indonesia dan Malaysia sendiri. Waktu tu rancangan ini dah dianggap hebat dah. Bagaimanapun, rancangan ini hanya mempunyai 122 episod. Kalau kat Malaysia, rancangan ini selalu keluar dekat TV7 kira-kira jam 7 petang. Ramai yang sukakan rancangan ini sebabkan ulasan pengacara yang memang kelakar dan permainan yang dianggap gila dan susah nak menang. Siri permainan ini kemudian ditiru oleh beberapa rancangan seperti Fear Factor, Ninja Warrior dan Who Dare Win. Walaupun ada pelbagai versi antarabangsa, Istana Takeshi versi Jepun ni masih ada dalam memori sebagai salah satu rancangan yang pernah mewarnai zaman kanak-kanak kita suatu ketika dahulu. Anak zaman milenium, kalau tengok balik sedutan-sedutan game ini, mungkin rasa visualnya tidak menarik seperti video zaman sekarang. Namun, originality idea dan memori tidak boleh diganti dengan mana-mana rancangan lain. Baiklah, terima kasih kerana menonton video kami hari ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe channel kami.